سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. أما بعد. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah yang telah menciptakan lalu ia menyempurnakan ciptaan, dan Allah yang telah mentakdirkan, mengatur, menentukan keadaan makhluk. Fahada, maka serta ia memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Jadi ayat ini menceritakan 4 sifat Allah. Yang pertama khalaqa, yang kedua sawwa, yang ketiga qaddara, yang keempat hada. Allah menciptakan serta menyempurnakan ciptaan manusia. Allah menentukan serta memberi petunjuk kepada manusia. Bukan dekat manusia, binatang pun serupa Allah bagi petunjuk. Bagaimana cara dia nak makan, bagaimana cara dia nak bekerja. Seekor semut melihat seketul gula, dia tidak mendekati gula itu, tetapi dia pergi memanggil sekumpulan semut yang lain, bala tentera yang lain, yang mampu untuk menggerakkan seketul gula itu untuk bawa balik, untuk menggerakkan untuk dimakan. Siapa yang ajak dia untuk dia panggil kawan-kawan dia, siapa yang ajak dia untuk bekerja sama dengan yang lain untuk membawa makanan itu? Allah yang bagi petunjuk kepada binatang untuk cari makan. Allah yang bagi petunjuk kepada binatang untuk menghadapi kehidupan. Seekor burung ketika dia mengeram telurnya yang akan menetas menjadi anak, dia hias sarangnya itu buat bagi elok, kerana nak sambut kedatangan anaknya. Jadi kullul makhluqat umamun amsalina arzaqan wa ajalan wa a'malan. Pelbagai makhluk itu seperti kita, seperti manusia, di sudut mencari rezeki, di sudut menunggu kedatangan ajal, di sudut bekerja mencari sumber kehidupan. Sambungan ayat yang kita bicarakan hari itu, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian ujung ayat menyatakan kepada Tuhan mereka, mereka akan dikembalikan. Dalam hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqada lish-shatil jalha min ash-shatil qarna, atau kama qala, kamu perlu menunaikan hak kepada ahlinya pada hari kiamat sehingga dibalas akan unta yang tidak bertanduk
daripada unta yang akan kambing yang tidak bertanduk daripada kambing yang bertanduk. Kambing di dunia bertanduk, dia buat zalim, buat naya kepada kambing di dunia yang tidak ada tanduk. Dia tanduk kambing tu sakit. Akhirat esok kambing tu balas balik kepada kambing yang buat naya tadi. Manusia pun sama. Kita buat naya, hak orang curi, hak orang kutuk orang, fitnah orang. Akhirat esok kawan yang kena naya akan tuntut balik hak dia. Binatang apabila dituntut hak dia, kambing yang bertanduk, yang buat naya kepada kambing tidak bertanduk, akhirat esok kambing itu balas balik, kemudian yasiru ila turab, menjadi tanah. Tapi orang manusia dibalas. Tidak ada kematian setelah bertemu akhirat. Dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwal al-Maut wa Umul al-Akhirah diriwayatkan hadis bahawasanya kematian itu diumpamakan seperti seekor binatang yang disembelih, dihapuskan dan diisytiharkan tidak ada kematian setelah ini, maka bergembiralah ahli syurga kerana menikmati nikmat yang tidak ada kesudahan, dan meraung dan menangislah ahli neraka kerana tidak ada kesudahan juga, kerana kematian sudah tidak ada selepas manusia bertemu akhirat. Manusia berjumpa kematian di dunia, apabila dan bertemu negeri pembalasan, mereka tidak akan dimatikan. La yamutu fiha wa la yahya. Orang masuk neraka tu la yamut, tak akan mati, wala yahya, dan tak akan hidup. Kalau hidup pun tak seperti mana hidup yang menyenangkan, hidup yang menyakitkan. Mati tak mati, hidup pun tak hidup, yakni duduk dalam sengsara. Nak kata mati, mereka dihidupkan, lepas disiksa. Dalam Quran kata kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit ahli neraka itu masak dibakar oleh api, kami tukar kulit yang lain untuk mereka terus menerus merasai siksa. Jadi hidup mati ini dari dunia lah ni. Akhirat esok mati dihapuskan. Orang yang masuk syurga gembiralah dalam syurga kerana tak akan mati dah. Orang masuk neraka wal-iyazubillah sebaliknya. Jadi disebutkan bahawasanya binatang-binatang itu serupa kita, mereka cari makan, maka cari rezeki, mereka dapat petunjuk bagaimana nak hidup. Jadi seperti mana yang kita sebut dulu bahawasanya ulama sebut petunjuk itu beberapa bentuk. Yang pertama, petunjuk dalam bentuk bagaimana kita nak guna anggota kita bagi meneruskan kehidupan. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk makan minum, mulut untuk bercakap. Kat kita ada, kat binatang pun ada. Ditanya kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun, qala faman rabbukuma ya Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu summa hada. Qala man rabbukuma, ia berkata, siapakah Tuhan kamu berdua? Ya Musa, wahai Musa, wahai Nabi Harun. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in. Nabi Musa menjawab, Tuhan kami ialah yang memberikan akan segala sesuatu itu akan rupa parasnya. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in
summa hada, kemudian ia memberi hidayah, kemudian ia memberi petunjuk. Jadi ayat ni cerita suatu ditanya kepada Nabi Musa, Tuhan kamu berdua wahai Nabi Musa, Nabi Harun, seperti Tuhan kamu berdua? Maka dijawab, Tuhan kami ialah yang memberikan, yang menciptakan akan segala sesuatu. Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu. Tuhan kami ialah Tuhan yang memberikan akan setiap sesuatu itu akan rupa parasnya. Summa hada, kemudian ia memberi petunjuk, memberi hidayah, menciptakan rupa manusia macam ni, rupa binatang macam ni, kemudian bagi petunjuk kepada binatang itu bagaimana ia nak menggunakan rupa paras dan anggota yang Allah berikan untuk dia mencapai tujuan dengan menggunakan fungsi dan tugas anggota itu. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, untuk berlari, untuk menendang musuh dan sebagainya. Jadi petunjuk ini petunjuk yang umum antara kita dengan binatang. Disebut oleh ulama tafsir sebagai al-hidayatul ammatul mushtarikatu bainal khalqi jami'a. Petunjuk yang meratai, yang umum, yang berkongsi antara segala makhluk. Qala, maka demikian juga firman Allah Ta'ala, walladzi qaddara fahada, dan Allah yang mentakdirkan, fahada, kemudian ia memberikan petunjuk. Ayat berapa ni? Ayat 49 dan 50 surah Taha, muka surat 314, juzuk yang ke-16. Surah Taha ni juzuk 16 lepas pada surah Maryam. Surah Maryam lepas surah Kahfi. Surah Kahfi, surah Maryam, surah Taha. Maryam nama orang, Taha nama orang. Maryam nama Sayyidatina Maryam, Taha nama Nabi Muhammad SAW, kata sebagian ulama tafsir. Jadi dalam surah Taha ni ditanya, qala faman rabbukuma ya Musa, dia berkata, Fir'aun tanya, maka siapakah Tuhan kamu berdua wahai Musa? Itu ayat 49 surah Taha. Ayat 50, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Dia menjawab, yakni Nabi Musa menjawab, Tuhan kami ialah zat yang telah memberikan segenap sesuatu itu, yakni kepada setiap makhluk itu akan bentuk kejadiannya, kemudian dia memberi petunjuk. Ayat 50 surah Taha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang pertama sekali, yang berkongsi antara kita, orang Islam orang ada, orang kafir pun ada, manusia pun ada, binatang pun ada, iaitu petunjuk untuk menggunakan anggota tubuh badannya, rupa parasnya sesuai dengan tugas anggota tersebut. Petunjuk yang kedua, al-hidayah, yang membentuk mengenali yang benar dan yang salah. Yang ni betul, yang ni salah. Yang ni beriman betul, yang tak beriman itu salah. Semayang itu betul, tak semayang 5 waktu itu salah. Yang itu diambil daripada firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
dan diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Bulan puasa itu diturunkan Quran sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Cuma hak terima dengan tak terima dah. Hak terima petunjuk itu orang baik, hak tak terima orang jahat. Quran turun bawa petunjuk kepada semua manusia. Yang dapat manfaat, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang bertakwa dapat manfaat kerana dia mengikuti petunjuk itu. Orang tak bertakwa, dia menolak petunjuk itu. Dalam ayat lain Allah berfirman, amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami bagi petunjuk kepada mereka, mereka mengutamakan buta ke atas petunjuk. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan kepada mereka itu dua jalan, jalan kebenaran, jalan keburukan. Yang ni ada kepada Al-Quran, pada Al-Quran, ada kepada Nabi SAW, ada kepada al-ulama warasatul anbiya, yang duk ajak orang hak ni betul, hak ni tak betul, hak ni elok, hak ni tak elok. Hari ini manusia duk mengaji, kadang mengaji dalam masjid dan surau. Masjid dan surau pun dah kurang dah. Orang duk mengaji ni dalam handphone. Ada yang secara langsung live, ada rakaman, ada klip video dan sebagainya. Yang membimbangkan bila kita buka tengok dalam YouTube, banyak sangat aliran-aliran yang berbahaya, yang kadang-kadang orang awam tak erti nak timbang, tak erti nak pilih. Ustaz mana hak bercakap berdasarkan kepada aliran yang betul, ustaz mana yang bercakap aliran dia pun sendiri pun tak betul. Bahayalah ni. Macam-macam kita duk tengok, hak negara Arab pun ada, hak negara Melayu pun ada. Orang-orang yang bercakap dalam klip-klip video yang disiarkan seminit, 2, 4, 5 minit, yang kadang-kadang kawan yang bercakap tu kita tengok dia sendiri pun tak berapa nak betul, dia nak perbetul orang. Orang awam kadang dia tak tahu nilai. Ustaz ni aliran mana, Syiah ke, Wahabi ke, sekular ke, liberal ke, kadang tak tahu nak timbang. Bahaya zaman sekarang ni. Melainkan kita kena minta, di samping kita mengaji, minta Allah Ta'ala tunjuk kat kita jalan yang lurus, jalan yang betul, yang Allah redha. Minta kat orang lain sama. Ni kita duk bimbang Covid ni, takut kena kat kita. Kita minta kat orang lain selamat daripada Covid. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada Covid. Sehari dua ni duk tengok muda-muda mati. Marin ada mati, marin dulu mati. Tengok lah, ni umur muda ni. Pasal apa mati? Kena Covid. Kita pun seriau. Takut umur pendek tak ada nak mengundi. Tak ada nak panjang. Jadi hak mana dah mati dah, orang Islam yang dah mati dah, kita doa minta Allah ampun dosa mereka, bagi rahmat belas kasihan kat mereka, masukkan mereka dalam syurga. Dah mereka tak boleh amai dah. Kita hak duk amai doa kat mereka. Hak tak mati lagi tengah sakit, tak kira lah sakit Covid ke, sakit lain ke, kita minta Allah sembuhkan mereka dengan segera. Hak duk hadapi pesakit-pesakit, doktor lah, misi lah, macam-macam. Tengok pakai pun kita pun kesian kat mereka. Buh Palestin kot badan panas tu nak abang. Kita duk dalam aircon, kita duk dalam kipas. Mereka sedang menghadapi bahaya, duk rawat orang sakit, takut penyakit tu duk merebak, jangkit kat mereka. Kita yang tahu keadaan itu, kita minta Allah lindung mereka daripada ditimpa penyakit. Buat apa kita doa kat orang lagu tu? Kerana tu nama dia ad-du'a bi dhahril ghaib.
doa di belakang orang tu tanpa orang tu tahu. Dan seseorang yang mendoakan kepada orang lain, orang hak kita doa tak tahu apa pun, pembaca doa itu diaminkan oleh malaikat dan diberikan oleh Allah apa yang diminta kepada orang lain itu. Nabi SAW bersabda, malaikat kata, amin walaka bimithli dhalik. Ya Allah, mustajabkan doa si fulan, dan Allah akan bagi kepada engkau seperti yang engkau minta kepada orang lain itu. Orang hak dah mati, kita minta Allah ampunkan dosa mereka, minta Allah kasihani mereka, minta Allah bagi syurga kat mereka. Malaikat kata, semoga Allah mustajabkan apa kamu minta kat orang lain, dan Allah bagi kat kamu bila kamu mati esok macam mana kamu minta kat orang lain tu. Orang hak dah tengah sakit, kita minta Allah sembuhkan mereka. Kita akan kenal pun orang sakit. Kenal seorang doa, hak tak kenal berjuta. Kita minta Allah Ta'ala sembuhkan, kurniakan kesembuhan, ketabahan mereka, gugurkan dosa mereka dengan sebab sakit. Nabi SAW bersabda, la ba'sa tahur insyaAllah, kepada orang sakit. Tak apa kamu sakit, mudah-mudahan Allah sucikan dosa kamu dengan sebab kamu teruk menghadapi sakit. Allah cuci dosa mereka, ampun dosa mereka, beli pahala, naikkan darjat mereka di sisi Allah tinggi. Doa kat orang sakit. Orang sakit bukan tahu pun kita doa kat mereka. Mudah-mudahan kalau kita sakit ada orang doa kat kita, kita boleh tabah menghadapi kesakitan, dan kesakitan itu penyebab kita dapat redha Allah dunia akhirat. Kita doa kat orang sakit supaya Allah sembuhkan mereka. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Itu doa kepada seorang. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan orang-orang sakit di kalangan kami dan orang-orang sakit yang beragama Islam seluruh dunia. Orang menghadapi suasana terpaksa bergaul dengan orang, kalau boleh nak duduk di rumah dalam bilik seorang-seorang, tak mau campur dengan orang, takut jangkit COVID. Tapi terpaksa kadang-kadang berhadapan dengan orang. Kita hak tak ada kerja ni pun duk kena pergi kedai beli barang. Sekejap nak beli ikan pula, kena masuk pasar jumpa orang. Tambah ada jumpa orang hari-hari, doktor, misi, ada cucuk vaksin. Golongan barisan hadapan yang berhadapan dengan masyarakat. Mereka pun bimbang juga, takut penyakit tu pergi kat mereka. Kita doa Allah lindung mereka daripada sebarang penyakit. Mudah-mudahan Allah lindung kita juga daripada penyakit. Dan penyakit ni boleh jadi punca dia manusia buat, boleh jadi dia mai, kita pun tak tahu pada mana. Kalau ia dibuat oleh musuh, kita minta Allah lindung kita daripada kejahatan musuh. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Nabi SAW baca doa, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami letakkan musuh-musuh kami, tengkok-tengkok mereka di sisi Engkau, dan kami berlindung denganmu daripada ditimpa kejahatan mereka. Kita takut penyakit ni mai kat kita. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judhami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Doa tadi adalah kita azkar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada ditimpa penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit gila, dan segala penyakit-penyakit yang kronik, penyakit-penyakit yang berat. Hak ujung tu wa min sayyi'il asqam, penyakit yang berat, antaranya COVID-19. Jadi ada doa-doa yang kita minta kat kita, ada doa-doa kat kita minta kat orang lain, supaya kita duduk dalam kesejahteraan dunia akhirat. Seorang ulama yang bernama Imam Ar-Rabi' Ibn Sulaiman, murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa?
dikatakan al-Imam Syafi'i rahimahullahu qad jazza al-laila salasata ajza'in al-awwalu yaktubu was-sani yusalli wath-thalithu yanamu. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah membahagikan satu malam kepada 3 bahagian. Satu bahagian menulis kitab, satu bahagian semayang, satu bahagian tidur. Imam Syafi'i tiap-tiap malam bagi 3. Ada ketika menulis, karang kitab. Ada ketika semayang. Ada ketika tidur. Jadi kalau malam tu 8 jam, kalau malam tu 9 jam, 3 jam menulis, 3 jam semayang, 3 jam tidur. Kita tak ada tidur, menonton, tak pun tengok handphone. Kita handphone dengan tidur, TV dengan tidur. Mayang 2 rakaat pun teruk lah. Lepas tu menulis, tak ada tulis apa. Itu kisah itu disebut oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam kitabnya Ma'rifatus Sunani wal Athar. Kalau tak silap lebih kurang 8 jilid ataupun 6 jilid. Seorang ulama lagi nama dia Husain Al-Karabisi rahimahullah, murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah juga, seperti mana Ar-Rabi' bin Sulaiman. Dia kata, aku tidur bersama Imam Syafi'i, tidur di rumah Imam Syafi'i. Dia kata apa? Qala Husain Al-Karabis rahimahullah, bittu ma'a Syafi'i rahimahullah ta'ala, fakana yusalli nahwan min thulusil lail. Adalah Imam Syafi'i ini sembahyang lebih kurang 1/3 malam. Jadi kalau 1/3 malam itu 9 jam, sembahyang sunat saja 3 jam. Pas semayang tu tak kira ulama lain yang semayang daripada Isya sampai subuh ada. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semayang sunat daripada Isya sampai subuh, seperti mana yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Imam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di akhir usia baginda puasa setiap hari, nama dia Sardus Siyam. Baginda semayang sunat sepanjang malam daripada Isya sampai subuh. Yang tu kita dengar cerita, kita tak mampu buat. Ada orang percaya, ada kata mohong cerita tu. Kalau ia berbentuk karamah, amrun khariqun lil adah, perkara yang mencarikan adat, ia satu berita benar. Allah Ta'ala anugerah kat dia lagu tu. Jadi dalam kitabnya kata apa? Husain Al-Karabisi. Jadi kenyataan ini diambil daripada kitab Tarikh Baghdad karangan Al-Khatib Al-Baghdadi pada jilid yang kedua muka surat 62. Apa dia kata? Fakana yusalli nahwan min thulusil lail. Imam Syafi'i rahimahullah semayang 1/3 malam. Lepas tu wa kana la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'alallaha li nafsihi wa lil mu'minina ajma'in. Tidak membaca oleh Imam Syafi'i akan ayat Quran yang mana bila Imam Syafi'i berjumpa dengan ayat yang berbentuk rahmat, melainkan Imam Syafi'i minta Allah bagi rahmat itu kepada dirinya dan kepada seluruh orang yang beriman yang lain. Baca ayat tu ada sebut rahmat. Allahumma arhamni warham jami'al mu'minin. Ya Allah, rahmatilah saya dan rahmatilah semua orang beriman. Doa ke orang lain sama. ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ بالله منه وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين أجمعين. Dan tidak membaca, tidak bertemu oleh Imam Syafi'i akan ayat yang berbentuk siksa, melainkan dia minta Allah lindung akan dirinya daripada siksa dan meminta selamat daripada siksa untuk dirinya dan untuk orang beriman yang lain. Semua orang beriman yang lain.
Dia doa bukan kat dia seorang, tapi kat orang beriman yang semua orang beriman yang lain. Faka'annama jumi'a lahu ar-raja'u war-rahbatu ma'an, seolah-olahnya dihimpunkan bagi Imam Syafi'i itu harapan dan ketakutan dalam satu masa. Bila sembahyang lama sampai 1/3 malam, maka sudah tentu dalam sembahyang tu baca Quran. Mungkin dia baca ayat ni, maka dalam baca ayat Quran tentu dia berjumpa ayat yang berbentuk rahmat. Ada ayat berbentuk azab dan siksa. Jumpa ayat rahmat, dia berhenti, dia baca doa, ya Allah rahmatilah aku dan rahmatilah semua orang beriman. Jumpa ayat siksa, ya Allah lindung aku daripada siksa dan lindung semua orang beriman daripada siksa. Dia tak doa kat dia seorang, bahkan kepada orang lain sama. Pasal apa Imam Syafi'i buat lagu ni? Kerana Nabi SAW sebut sedemikian. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW bila baca ayat Quran ada rahmat, minta rahmat. Ada siksa, minta berlindung daripada siksa. Hadis itu riwayat Imam Muslim, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Maka daripada itulah ada kita dengar orang baca surah Yasin. Beramai-ramai pun ada, seorang-seorang belum ada, tapi dia baca sekarat, dia berhenti, dia baca doa. Dia panggil istilah apa? Yasin Fadilat pun orang panggil, Yasin Hajat pun orang panggil. Almarhum Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ada buat Yasin tu. Berhenti baca doa. Sampai ayat ni berhenti baca doa. Sampai ayat ni diulang baca doa. Dan almarhum Tuan Guru Tuan Hussein, pengarang kitab Hidayatus Sibyan, ada juga surah Yasin yang dia buat sedemikian. Dia baca doa, dia tulis doa Yasin dan surah Yasin sedemikian. Setengah orang tua-tua dia panggil Yasin 40 ke apa tak? Sampai ayat salamun qawlan min rabbir rahim, dia ulang beberapa kali. Allahumma sallimni, ya Allah selamatkan aku, selamatkan orang beriman yang lain. Jadi surah Yasin tu dia baca sekarat baca doa, berhenti sekarat baca doa, sekarat berhenti sekarat baca doa. Mai mana doa tengah-tengah baca Quran ni Nabi SAW sudah lakukan. Hadisnya disebut oleh Imam Nawawi dan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan Imam Syafi'i pun kita baca cerita pagi ni, dia kalau jumpa ayat Quran cerita tentang belas kasihan dan rahmat, dia minta ya Allah bagi kat saya, bagi kepada orang beriman yang lain. Dia jumpa ayat tentang siksa dan azab, ya Allah lindung saya daripada siksa, lindung orang beriman yang lain daripada siksa. Tak doa kat dia seorang, bahkan doa kepada orang lain. Orang lain tak tahu pun kata dia baca doa sembahyang seorang-seorang. Yang boleh tahu pasal kau ni habang. Imam Syekh Hussein Al-Karabisi habang, aku tidur satu malam di rumah Imam Syafi'i, aku tengok dia semayang lebih kurang 1/3 malam. Tiap-tiap kali dia jumpa ayat Quran yang cerita tentang belas kasihan dan rahmat, dia minta Allah bagi rahmat kat diri dia dan kepada orang-orang beriman keseluruhannya. Wa kana la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'ala Allah li nafsihi wa lil mu'minina ajma'in. ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ بالله منه وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين أجمعين. Jadi Imam Syafi'i sembahyang malam menghimpunkan antara ar-raja' war-rahbah, harapan dan ketakutan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Khaufan takut, tama'an raja'an harapan. Mereka meninggalkan tempat tidur, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan harap dan takut. Imam Syafi'i rahimahullah mengamalkan sedemikian. Kata Imam Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Tarikh Baghdad, juzuk yang kedua muka surat 62. Jadi pada kisah ini kita fahami bahawasanya elok kita doa kat kita dan kat orang lain sama. Dengar orang mati, doa rahmat kepada mereka dan keampunan, minta masuk syurga. Dengar orang sakit, doa bagi Allah Ta'ala sembuh segera. Dengar orang takut kepada COVID, minta Allah selamatkan mereka daripada COVID, selamatkan kita daripada COVID. Dengar orang susah, minta Allah murahkan rezeki mereka, jadi senang. Dengar orang kaya, minta Allah Ta'ala jadi manfaat harta yang mereka miliki kepada ya Allah redha.
macam mana manfaatnya harta Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan jadi orang kaya macam Qarun. Jadi kita doa kat orang lain, mudah-mudahan Allah makbul doa kita orang lain. Nama dia ad-du'a bi zahril ghaib. Doa di belakang orang yang didoakan itu cepat mustajab, kerana kawan tu tak tahu apa. Kita nak anak kita lulus periksa, kita doa Allah Ta'ala luluskan periksa anak orang lain. Mudah-mudahan Allah makbul doa anak orang lain pun lulus, anak kita pun lulus. Dan pelbagai hajat yang lain. Masa pun dah panjang lah. Kita berhenti tanya dulu. InsyaAllah nanti kita sambung beberapa perbincangan tentang ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.